Assalamualaikum. Hafizah Abdullah Hudaman, apa khabar? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Hasan. Allahumma salli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Ahmad Dali, Masya Allah. Daun Pandan Wangi, Suaidah Amin Aida, Mek Zainab, Khairul Bariyah, Julia Nur Fadilah, Cahaya Ma'arif, Linda Kecil, Nurul Sarah, Fauziah Khairulina. Dah jumpa dah siapa Fauziah Khairulina. Baru beberapa jam kita berpisah. I miss you dah ni, macam mana? Masya Allah, amin. Insya Allah malam ni lain cantik. Hijau putih kan? Okey. Nur Azilah Ahmad, Rafidah Abdullah Nid. Alhamdulillah saya selamat sampai rumah menjelang maghrib tadi. Kamariah Tok Wan, Alhamdulillah. Zaidah Saleh, Kak Nur Halimah Muhammad Ismail, Hanisa Syafi'i, Nur Asmalud. Masya Allah, rindunya Kak, apa khabar? Masya Allah, I miss you. Nurul Sarah, Sabariah Daud, Bibi Ija, Masbah Zainuddin, Mama Bunga. Okey, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah? Saya rasa syukur dan bahagia berkat doa-doanya anda semua keluar daripada dinding hijau putih ini pada hari Rabu menuju ke kuliah di Port Dickson, menuju ke Kemaman kuliah pada hari Khamis, menuju ke Kuantan kuliah pada hari Jumaat, dan Sabtu terakhir pagi tadi. Masya Allah, tanpa senjata orang beriman yang kuat ini, itulah doa, mungkin Ustazah tidak kembali ke dinding hijau dengan selamat begini. Terima kasih. Siapalah Ustazah Zai tanpa doa dan sokongan anda semua. Semoga ukhuwah sahabat-sahabat la tahzan. Walaupun kita tak sentiasa boleh berdepan-depan dan berpegangan tangan, tetapi kita sentiasa berpimpinan menuju ke syurga Allah, melangkah together till jannah.
Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sayang semua kerana Allah. Betul saya penat. Tapi bila kita balik musafir ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, syukur sangat-sangatnya bila tengok yang kita tinggalkan tadi berjalan lancar, Alhamdulillah. Kemudian yang di rumah ni Alhamdulillah juga sebaik-baiknya keadaan. Maka kita dah bersihkan diri, fresh baliklah, Alhamdulillah, tunaikan solat. So saya masih dalam wuduk ni, saya nak tunggu isyak. Kalau kenapa orang kata Ustazah ni lepas balik musafir terus habiskanlah tahzan, sebab saya tak boleh landing. Kalau saya landing walaupun sekejap, confirm saya bismikallahumma ahya wa amut. Ni bahaya sahabat-sahabat. Saya tak boleh tidur lagi sebab saya kena solat. Lepas saya solat isyak nanti, berlanding-landingan tu, terpulanglah Allah nak bagi tidur berapa jam pun untuk preparation besok subuh dah kena ada di TV Al-Hijrah. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nasihat Dr. Aida Al-Qarni dalam kitab La Tahzan sangat indah. Tolong, faiza faraghta fansab. Ayat itu memberi faham kepada kita, dah selesai satu kerja, selesai satu kerja lagi. Dah selesai satu kerja, buat kerja yang baru. Terus push. Push apa tu? Selagi mana kita sihat, insya-Allah, bulatkan tekad, ikhlaskan hati untuk apa semua ini. Sementara Allah bagi sihat sebelum datangnya sakit, sementara muda belum tua, sementara hidup belum mati. Ini yang paling penting sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi tolong tag kawan-kawan anda, tolong share. Ini adalah kuliah yang ketiga untuk kita menamatkan bab 259. Kerana percubaan 1, percubaan 2 semua gagal di pagi tadi kerana line yang tak berapa molek. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Kamaliah Tok Wan di Johor isyak awal. Lagi 3 minit je. Namun saya tak dapat dah nak menolong. Okay, sebabnya saya kena teruskan juga. InsyaAllah sebelum pukul 9 Ustazah akan stop. Baik. Tadi tersangkut sahabat-sahabat dirahmati Allah pada perenggan sebelum ada syair tu. Muka surat 549. Aku pun bertanya kepada diriku sendiri, apakah gunanya jika suatu kaum bahagia keranaku, sedang diriku sendiri sengsara, dan berapa ramai yang beroleh manfaat daripadaku, sedang aku sendiri tidak mendapatkannya. Sahabat, kadang-kadang dalam pada kita nak jadi baik, banyak berkorban untuk orang lain, membahagiakan orang lain. Ada pula bisikan-bisikan, habis tu kalau aku bagi orang lain bahagia, senang, aku yang derita, macam mana ni? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita sebutkan apa? Anda telah membahagiakan orang ramai, sedang anda sendiri hidup sengsara. Dan anda membuat orang lain tertawa, sedang anda sendiri menangis. Ini rugi kalau anda hanya memikirkan tentang dunia anda. Orang gila je kot yang kebaikan-kebaikan untuk orang lain dia buat, tapi untuk diri dia biarkan menangis, derita, bersedih, hilang segala. Sahabat, orang yang berfikrah dunia semata, dia memang akan rasa rugi, sengsara, hina-dina hidup ini. Tetapi orang yang berfikrah akhirat, fikirannya, matlamatnya, hatinya jitu, bulat tekad untuk merebut redanya Allah sampai ke kampung akhirat, Masya Allah, tabarakallah, orang ini tidak akan rugi, tidak akan sia-sia. Okay, jadi kita kena faham dalam kaedah kita memahami nasihat-nasihat Dr. Aida Al-Qarni. Dia nak latih diri kita. Kalau datang hasutan-hasutan, kau buat baik sangat dengan orang pasal apa? Kau buat baik sangat dengan orang pasal apa? Hang dapat apa buat baik dengan orang? Macam tu kan sahabat-sahabat. Kita pun tak tahu nak jawab lah Ustazah. Kadang-kadang yang cakap macam tu adik-beradik kita, mak ayah kita. Macam mana nak kata lagi Ustazah? Jawab je lah, kita buat baik kerana Allah. Allah suka kita buat baik. Dengan kita buat baik, Allah redha pada kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kenapa kita buat apa yang Allah suka? Kerana kita nak memburu redanya Allah. Buat apa nak memburu redanya Allah? Kerana Allah akan redha kepada kita yang buat perkara-perkara yang Allah redai. Allahu Akbar. Masya Allah.
Baik, saya tak bagi notis pun saya nak berlatahzan. Cover yang pagi tadi asyik tersontot saja tu pukul berapa. Tapi bila saya rasa lepas solat maghrib tadi saya tak nak landing, takut terlelap, banyak lagi kerja nak buat ni, maka saya memilih untuk berlatahzan. Sebab kalau macam anda dengar kuliah, mungkin anda mengantuk sebab anda dengar, kan? Tapi Ustazah Zai tengah mengantuk berkuliah, mata dah macam ni kan, tiba-tiba boleh bulat balik. Sebab apa? Sebab saya tukang cakapnya. Maka belajarlah untuk kita menjadi si tukang cakap. Si tukang cakap ni tak ada yang tengah Assalamualaikum, tak adanya macam tu kan. Jadi untuk mengelakkan tidur dalam keletihan ini, jom sahabat-sahabat dirahmati Allah, kan? Baik, Masya Allah. Fatimah Umar dah hilang kedebaran untuk CPR pula dah. PCR. Lama dah tak sebut PCR ni. Cewa. Lupa balik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Doakan Ustaz Azwan balik daripada Mesir pula dah. Daripada Kedah. Kejap tadi lepas saya solat, dia melaporkan berada di Sungai. Nanti abang sampai Sungai Buloh, abang singgah solat lah. Lepas tu kita makan durian tu gede-gede katanya. Maka saya dengan Jajai tadi tak singgahlah makan. Sebab kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, Kak Yanti balik awal. Kak Yanti bukan balik awal. Kak Yanti pada hari Jumaat malam didatangi oleh suami tercinta, pulang ke kampungnya di Kuantan, maknya berada di Kuantan. Maka kami lepaskanlah sang kekasih hati kepada kekasihnya. Takkanlah kami nak kidnap lagi. Dah Cik Abel dia datang. So Ustazah balik tadi. Ustazah datang, Ustazah kejaulah ilmu, memulakan dengan Kak Yanti dan Jaja. Ustazah balik tadi, Alhamdulillah selamat tiba dengan Jaja sahaja. Belum lagi Mizaza, belum lagi lah sebab ustaznya belum sampai. Okey. Baik, saya mengerti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan kerana janjinya. Mereka berjaya mendapatkan hadiah Nobel sebab memang mereka menginginkannya, dan untuk mendapatkannya mereka bermati-matian. Ini anugerah-anugerah dunia yang kita boleh dapat kalau kita bekerja keras untuk dunia itu. Subhanallah, faham Kitab ni bertajuk bab 259, setiap orang mendapat bahagian daripada yang diusahakannya. Kenapa depa-depa ni dapat anugerah? Kadang ada orang, Ustazah, saya sebelum pencen mesti dapat anugerah sekian-sekian. Dia dapat, insya-Allah, kalau dia bersungguh-sungguh, bermati-matian mengusahakannya. Tetapi ya, anak anda Zai NZ, dia duk seru Umi Zai. Ustazah ni sampai sekarang tak tahu nak sebut nama dia ni betul ke makhraj tidak. Zai NZ. Kalau salah jangan ketawa sebab Ustazah tak reti. Inilah Umi Zai dia yang selalu pok-pek kat dia. Moga-moga Allah pandu dia dengan hidayah. Allah sayang akan anak-anak muda kita yang menonton. Subhanallah, Datuk Rozana Rahmat, terima kasih hantar 50 stars. Masya Allah, of course lah Datuk mestilah rindu dengan Ustaz Azwan Alinya, okay? Tapi sebenarnya lebih rindu dengan duriannya. Sabar je lah. Kenapa Zai NZ? Ya Allah, jangan berkeluh kesah, gantikan dengan zikrullah. Inilah anak-anak muda kita, sahabat. Jom kita bagi semangat kepada Zai NZ. Tak rugi berkawan dengan mokcik-mokcik tau. Mokcik-mokcik ni nasihat dia ikhlas. Okay? Kalau ada mokcik-mokcik yang kita rasa menyampah, pok-pek, saya je salah, jangan kita merungut dulu. Pandang Allah. Ada sebab ni kenapa ada pesen manusia macam ni yang Allah datangkan dalam hidup aku. Masya Allah. Kita kan sahabat-sahabat dirahmati Allah rasa bahagia bila kita tak menyalah-nyalahkan orang lain dalam hidup. Lebih kepada apa salah aku sebenarnya sampai Allah datangkan orang yang menguji kesabaran aku dalam hidup ni. So kita mestilah rasa macam ceria, bahagia. Kalau kita layan mood kita yang penat, yang sedih, sahabat,
Sampai bila nak hidup sedih macam tu, tak ada orang pujuk kita pun. Kita lah kena pujuk diri kita sendiri. So nak salahkan, kalau saya merajuk Ustazah, mak saya tak pujuk pun. Kalau saya sedih, abang kakak saya lagilah buat jahat kat saya. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita kena bangkit untuk diri kita sendiri. Sebab Allah beri pahala di situ. Sayang-sayang yang dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka mendapatkan kemasyhuran sebab memang mereka mencari dan menginginkan kemasyhuran. Zaman sekarang ada orang yang mencari kemasyhuran dengan hu Allah. Hu Allah dah ni. Kan hu Allah, dia pergi gunakan segala media sosial dia. Apa sahaja, tak kisahlah maruah diri tercalar. Apa sahaja, buat live daripada turun kereta sampai masuk ke bilik tidur dia. Rupa-rupanya semata-mata nak tunjuk dia ada cadar baru. Hal pula Ustazah bagi contoh cadar baru ni. Sebab balik daripada Kuantan, tak pernah lepas ceramah orang hadiah cadar. Ambil engkau kan cadar dengan toto. Wah, dah macam orang baru kahwin je. Dapat hadiah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hadiah dapat cadar dan toto. Jaja kata tu Ria Ustazah, Jaja dah biasa dengan Ustazah. Tu Ria Ustazah ceramah kali ni dapat cadar dengan tutup. Bagus ni je. Balik terus bentang, Ustaz Azwan balik pula, sahabat-sahabat rahmati Allah, tara, cadar baru. Masya Allah sahabat-sahabat. Maknanya tak payah nak live-live benda dalam bilik kita. Masya Allah, orang lain pun ada bilik juga, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan orang lain pun ada bilik juga. Tak payah nak live dalam bilik kita. Oh, rupanya nak naikkan rating orang, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya, Zai and Z. Masya Allah. Makan Panadol sayang. Dia ngadu kat Ustazah, dia domam. Kalau tanya Umi Zai dia, Umi Zai suruh buat apa? Demam-demam ni. Kan? Mak dia mungkin suruh pergi hospital, makan ubat. Kan Ustazah suruh minum air badak lagi kan. Dia kata, what is air badak? Jenuh. Tampal koyok pula. Kenapa mesti nak tampal koyok? Buruk sungguh rupa tengok cermin. Contoh lah kan. Kita gurau dengan anak-anak muda ni. Jangan marah dekat Umi Zai. Umi Zai sayang semua orang kerana Allah tahu. Okey, jadi tak payah nak cari konten yang pelik-pelik macam tu rupa-rupanya saja supaya orang gosip-gosipkan dia. Akhirnya orang makin ramai singgah dekat page dia. Kau dah kenapa nak buat macam gitu, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Tak payah kita sibuk mencari kemasyhuran yang pelik-pelik macam tu. Allahumma salli ala Baiti Abdullah. Amboi, adik-beradik lain mak lain ayah ni kan nak kena dengan Ustazah. Dia suruh tabur kelopak mawar ke kulit durian? Nak kena Baiti Abdullah ni. Mana ni keris-keris? You nampak ini keris? You nampak ini lidi yang berbeling-beling ini? You nampak? Nak kena ni. InsyaAllah. Nak kena cucuk ni. Okey. Mereka juga mendapatkan kekayaan kerana memang, alamak, Dr. Mahizura dah komen, sekarang benda merapu pun dia buat live. Saya takut nanti orang kata Ustazah Zai merapu ni. Biar pilah pun nak kata merapu pun. Tapi kalau Ustazah baca, saya mengerti bahawa Allah Subhanahu, bukan hampa je tidak, Ustazah lagi tidak, sahabat-sahabat. InsyaAllah. Okey, mereka juga mendapatkan kekayaan kerana memang itu yang mereka cari. Nak kekayaan, pastilah dia bermati-matian. Tapi Ustazah, saya dah bermati-matian untuk kaya, tapi kenapa saya tak kaya? Allah ada sebab kerana apa tidak mengkayakan kamu. Kamu ni kalau kaya dah perangai macam Qarun, jauh terus dengan Allah. Allah nak selamatkan kamu daripada neraka ni. Allah bagi kamu yang sedang-sedang saja. Macam tu kan sahabat-sahabat. Jadi kita nak sebutkan macam mana, Masya Allah, Allah tu maha baik. Tapi kalau orang mencari kemasyhuran dengan menggadai maruah diri, tergadai agama, bukan saja budi pekerti, sahabat-sahabat, bodinya tergadai sama. Wa na'udzubillah, malunya sudah hilang. Kemasyhuran, apa benda yang didapat ni? Kita tak nak jadi macam itu. Mereka juga mendapatkan kekayaan kerana memang itu yang mereka cari-cari. Adapun sebahagian yang lain menjadi hamba Allah yang soleh.
So ada yang sibuk mencari kemasyhuran, tak kira langgar segala hukum Tuhan, sedangkan sebahagian lagi menjadi hamba Allah yang soleh. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, mereka berjaya meraih imbalan dunia dan pahala yang baik di akhirat kerana mengharapkan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dan redanya. Betul. Suka dengan catatan Yusni Zayaziz. Jangan cari seha dengan kelaku tak semengah. Bahasa apa ni, campur Terengganu. Semua campur kan. Allahumma salli ala. Alamak, Kak Zainul Sahab masuk line kan kena dah sempoi-sempoi Kak Non. Kalau tidak nanti Masya Allah, malu Kak Non masuk line. Apa lagi Allah yang sedang-sedang. Oh, betul. Allah bagi yang sedang-sedang saja. Okey. Kepada orang yang mendapatkan kenikmatan melimpah, bahagia dan teguh memegang manhaj dan jalan hidupnya. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hak yang sama dengan orang yang intelek, orang yang masyhur, namun mereka kerana apa tu? Penuh dengan Allahumma salli ala Baiti Abdullah kata yang yoget. Alah, Hanisa Syafi'i buat tak faham pula. Dia suka yoget dekat depan TikTok. Masya Allah, no, jangan buat lagu tu. Kalau hampa nak suruh Ustazah Zah joget-joget depan laptop, depan TikTok, handphone ataupun iPad yang Ustazah pakai untuk joget-joget tu, dia pun pecah. Meleptop tak oi. Oi, buruk benar rupa kau joget tu. Cuba kita rasa sedar diri macam tu, sahabat. Pertama, kita tahu hukum. Kita ada rasa malu. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Aku rasa kalau aku joget depan handphone ni, handphone meletup kot. Takut kita kalau handphone meletup, sahabat. Tak payahlah nak joget-joget sangat. Subhanallah. Faham Nurul Sarah? Saya faham tak semengah tu apa. Oh, dia terkejut ai. Allahu Akbar. Okey, kita slowkan dulu. Tak apa, sebab nanti saya tak dengar azan daripada surau. Okey, yang ni kita tutup dulu, tak apa. Typo jari tak bedung ni. Apa benda tak bedung tu, Dr. Maizura? Maizura, alamak, dari mak baby tak payah bedung. Apa tu? InsyaAllah. Okey, kepada yang mendapatkan kenikmatan melimpah, bahagia dan teguh memegang manhaj jalan hidupnya, Allah juga memberikan hak yang sama dengan orang yang intelek, masyhur, namun mereka merana kerana prinsip hidup dan pemikirannya sendiri. Kita nak masyhur, kita nak ternama, kita nak jadi orang intelek, panduannya tetap Allah suka tak aku buat ni. Ini iman, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau buat satu benda suka hati aku lantak aku, bukan kacau kau pun. Ramai kan? Alah, jangan jadi macam tu. Sayang-sayang dirahmati Allah, jangan jadi macam tu. Semua benda betul kan Mak Suzunaiza Ahmad? Phone dan tab pun terkejut. Dia buang tabiat ke apa? Rambut sudah gugur, gigi dah berterabur, kubur sudah panggil, bur sudah panggil, sahabat-sahabat pun nak berjoget-joget lagi. Tak sedar ke dah mula kendur di sana sini, tak payah lagi nak menghibur orang dengan cara macam tu. Tulun, buruk berbenau rupanya. Sekian dimaklumkan. Okey? Baik. Dengan keislamannya, seorang penggembala unta di gurun Arab jauh lebih bahagia daripada Tolstoy. Betul ke saya sebut ni? Z kena betulkan Ustazah kalau makhraj salah. Si penulis yang berasal daripada Rusia yang terkenal itu. Penulis yang terkenal, sahabat-sahabat. Itu tadi dapat anugerah Nobel tu. Kenapa? Kan Kak Wan rasa malu sudah melayang. Kenapa Hani Has panggil Ustazah? Tak dah betul dah. Kak Ana Samsuri, I miss you. Masya Allah. Rindulah Kak Rohana. Bila kita nak dating kat Singapura, Kak? Masya Allah. Dah kenapa saya terbayang Ustazah dengan kawan-kawan. Ya Allah, Baiti Abdullah. Patutlah pandai menulis. Imajinasi dia terlampau luas. Dr. Maizura, ampun, comel lah Doktor. Tami Tanah yoget-yoget.
tu ke ati tamila ala tome-tome. Amboi, dia dah buat suara dia dah. Ustazah, macam mana kita susah nak memaafkan orang? Alah, Afika, relax lah. Macam mana kita susah nak memaafkan orang? Tanya sama hati, kenapa rasa susah? Sebab hati itu tak mau doa. Doalah banyak-banyak pada orang yang kita marah, bukan yang kita maafkan. Sebab dia kata kenapa susah nak maafkan. Ya, apa hal Ustazah menyanyi pula malam ni? Sebab dah masing-masing Dr. Maizura pun pakat yoget apa semua ni. Pak, laju je komen-komen anda. Relax. Selangor dengan KL ni sedang azan isyak ni. Jangan ketawa-ketawa. Berhenti ketawa. Okey, kita teruskan sikit lagi. Masya Allah. Kerana si penggembala sangat menikmati hidupnya dengan penuh kebahagiaan dan ketenangan, dan dia tahu ke mana arah dan tujuan hidupnya. Masya Allah. Sedangkan Tolstoy betul kalau tak betul tu pun tak apalah. Kak Zainul Sahab ni ex orang JPN. Dia check dekat JPN, nanti tak apalah Ustazah bukan rakyat Malaysia pun. Kan salah sebut nama tak apa. Sentiasa tidak puas dengan keinginan dan usahanya. Gejolak hatinya tidak pernah dapat. Aduh, kelakarlah malam ni. Baik, ini imbuhan kesabaran kita, sebab pagi tadi line tak elok, nak melawak pun tak jadi. Baru nak gelak tu dah tersontot sekejap. Masya Allah. Lepas tu Baiti Abdullah malam minggu Zaza tu yang pakat ligat. Kan nak joget-joget macam dulu. Makcik-makcik kita ni dah tak boleh. Dulu-dulu malam minggu pergi joget lambak. Sekarang dah ramai yang insaf. Malam minggu Ustaz tak tahu Ustazah live pukul berapa. Toeng buka-buka Facebook. Alamak, Ustazah Zai tengah live. Dia pilih live Latahzan daripada pergi joget lambak kan. Sekian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustazah sebut nama saya bagi soft sikit. Zai and Z. Ustazah tak tahu nak sebut nama makhraj yang macam mana. Jadi janganlah malah Ustazah. Ustazah tak tahu nak sebut nama macam mana dengan makhraj yang betul. Nanti hantar suara dekat messenger. Sebut macam mana nak sebut nama. Ustazah tak pandai kalau nama-nama ala-ala. Tak reti nak sebut. Macam Al-Tamis Furqan. Betul ke Ustazah sebut nama? Ke Al-Tamis Furqan. Macam tu ke? Sekian dimaklumkan. Okey, sedangkan Tolstoy sentiasa tidak puas dengan keinginan dan usahanya. Gejolak hatinya tidak pernah dapat dipadamkan dengan apa sebenarnya yang dia inginkan dan ke mana tujuannya nanti. Ida Najwa, I sudah tergambar wajahmu. Baru pagi tadi kita bertemu. Masya Allah. Saloma Simon. Dalam sahabat Latahzan berapa orang tahu nama Saloma? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, nama Saloma ni kita selalu tanya, Pi Ramli apa khabar? Astagfirullahalazim. Amboi, Jamaliyah binti Hasan, dia dah teringat dia punya joget lambak. Astaghfirullahalazim. Masya Allah. Okey Zain, cuma dia nak Ustazah lembut-lembut. Zain Z. Nanti bagi tahu Ustazah nama dalam IC apa. Okey sahabat-sahabat, Toys pun boleh. Kan Baiti Abdullah, suka hatiku lah, bukan pak saudaraku pun nak sebut macam mana pun. Gitu. Akan tetapi dalam kalangan kaum muslimin, dulu awal-awal kita Latahzan ni, Ustazah selalu tersyasyur sebut nama pak saudara kan. Pak saudara siapa ni yang susah sangat nak sebut nama. Kalau nama Abu bin Ahmad, senanglah aku sebut nama. Ini nama tak apa-apa, entah kan sahabat-sahabat. Bagi dia betul lah nama tu baik, tapi Ustazah tak reti sebut gitu. Akan tetapi dalam kalangan kaum muslimin terdapat ubat paling mujarab. Tiba-tiba saya selalu gaduh dengan ustaz pasal kalau dia tengok badminton ke, dia tengok bola ke apa kan. Kan nama pelik-pelik tu, yang peliknya tu dia hafal Quran tu, dia boleh sebut dengan makhraj yang betul. Kalau dah minat kan sahabat. Nanti kan kalau ada pemain China badminton, dia tulis nama bukan Z,
XEE lah, XING lah. Macam nak sebut tu bang, nama dia Ziang, Zing. Tak payahlah sebut yang buruk berbenar abang. Jamilah Osman. Nama kami Ustazah tak pernah sebut. Dia dah sebut Jamilah Osman, Jamilah Osman, Jamilah Osman. 3 kali sebut. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Habislah geng-geng Latahzan yang istiqamah dah mula merapu malam ni. Merapu sungguh, nak kena lidi semua ni. Okay, kita habiskan masing-masing nak solat isyak kan. Ustazah pun tengah tunggu Cik Abang balik ni. Janganlah kacau kan. Fatimah Abdullah, kabareka, Masya Allah kan. Akan tetapi dalam kalangan kaum muslimin terdapat ubat paling mujarab yang telah diketahui manusia dan terapi paling mujarab yang telah ditemukan oleh manusia. Sesungguhnya ubat dan terapi itu adalah iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar Allah. Yes sahabat, ya Allah. Kalaulah anda merasa lazatnya beriman kepada qada dan qadar, apa je yang berlaku? Nak dengar rahsia tak? Nak dengar rahsia tak? Tadi kan sampai kat mana? Lepas karak highway tu tiba-tiba, alamak Ustazah, tu benda tu. Alah, polis lah, polis trafik. Kenapa? Lepas tu dia buat apa tu Ustazah kat situ? Biasa je Ustaz Azwan kata dia memang suka main nyorok-nyorok macam tu. Dia akan tangkap gambar orang yang lebih had laju. Alamak Ustazah, macam mana ni jajah ni? Berapa jajah, berapa Ustazah kat sini? Manalah Ustazah tahu. Ustazah bukannya perhati jalan. Kau yang bawa kereta 100 ke 120, manalah Ustazah tahu. Alah, kalau jajah terlebih tu macam mana? Panik je dia. Lepas tu sampai dekat tol Gombak ke lah? Saya bukan ingat sangat sahabat. Tiba-tiba kereta kena undur. Sampailah orang tol tu keluar. Kenapa ni Jak? Taklah, jajah dah masuk dah line betul Ustazah. Kenapa Nak ceritanya kami bersembang, panik sahabat-sahabat. Nak tahu tak sembang apa? Zongzeng. Nurul Sarah kata zongzeng. Nak tahu sahabat-sahabat dirahmati Allah kami sembang pasal apa? Belum sampai dekat rumah lagi habis program Kuantan kan? Dah sibuk dengan program Tara coming Melaka 22 dan 23 Julai. Masya Allah, mereka dah set dah semua. Ustazah Melaka. Bila orang tanya Ustazah bila nak datang sini, Ustazah nak datang sini, hampa susun lah. Ustazah bagi itinerary pengisian apa, hampa susun. Hampa susun, dah setting cantik. Jemaah dah setuju, nak share bayar sekian penginapan, dewan, semua dah setuju. Hampa bagi tahu dengan Ustazah. Ustazah bagi tarikh je. Lepas tu pengisian padat macam mana Ustazah boleh buat, insya-Allah selagi Ustazah sihat. Macam tu. Ini sampai hati Ustazah tak datang tempat kami. Tapi orang pun tak bantu Ustazah buat. Ustazah mana sempat nak pergi survey hotel ke dewan besar mana. Tak mesti dekat hotel-hotel, dekat masjid yang percuma. Tapi siapa yang nak in charge-nya? So, mereka berebut tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kak Ana jiranku, kenapa dia tanya Ustazah tak penat ke? Sebab penatlah kena mengajar Kak Ana. Ya Allah, tengok mata kecil ni Kak Ana. Sebab sebenarnya dah tak larat. Tapi sebab saya tak boleh tidur lagi, saya ada banyak kerja lagi. Nak study untuk TV Al-Hijrah besok. Masya Allah, pecatung Esok TV Al-Hijrah mereka bagi tajuk suruh tadabbur suratul Kautsar, sahabat-sahabat. Jadi saya kena buat rujukan sikit lah. Benda memang dah ada dalam kepala kalau surah-surah lazim ni, tapi sebab ialah banyak benda kan pasal pengorbanan, keikhlasan ni, banyak benda walaupun dah selalu bercakap. Jadi kalau saya tak solat isyak lagi Kak Ana, saya akan tertidur awal. Dan kat mana saya nak rujuk kitabnya? Bila macam ni saya segar. Sebab saya penat dah, saya kena mengajar. Itu terapi saya. Ustazah nak 3 kali juga. Hani khas. Amboi, kan Kak Jamilah Osman, Melaka. Orang kuatnya adalah Kak Jamilah Osman. Ye, Kak Rohana Samsuri. Muah. Ajak orang Singapura. Masya Allah. Baik. Itu nanti kita cerita. Sesungguhnya ubat dan terapi itu adalah iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ada sebahagian orang bijak mengatakan bahawa
Orang yang ingkar kepada qada dan qadar tidak akan meraih kebahagiaan. Orang yang ingkar kepada qada dan qadar, dia tak sedar ke? Kan Jajah apa ni, tadi cerita pasal Jajah tu kan, termasuk patutnya kami masuk dekat lane Smart Tag, tiba-tiba dia masuk dekat Arfit sebab Jajah punya kereta memang Arfit ke sahabat-sahabat sebutnya. Saya tak pakai tu, sebab tu saya tak reti nak sebut. Lepas tu nasib baik budak tol tu cakap elok-elok kan, Kak salah line ni kot, dia kata. Lepas tu undurlah balik. Jajah jarang buat kesilapan macam tu sahabat. Rupanya lepas bayar tol tu dia kata apa, Ustazah sebenarnya Jajah ni fikir lain. Kenapa? Jajah tu fikir apa tu polis tadi tu kan. Ustazah cerita kat dia kalau pergi utara biasa je macam tu je. Dia tembak kat mana-mana, nanti kat depan tu Ustazah tak sangka lah Ustazah cakap macam tu, dia pikir takut kena saman ke. Nanti tiba-tiba dia cakap, Ustazah kalau macam tadi tu kalau kena saman berapa? Tah 150 ke 300 macam tu kot. Kau dah kenapa je? Bukan nak kena saman lagi pun, jalan aje lah kan. Mungkin dia, alamak kalau kena saman macam mana ni nak bayar, ataupun kesian kat Ustazah, mungkin dia fikir patutlah salah masuk lane kau ni. Jalan je. Takdir kalau berlaku, apa pun sahabat, kita kena terima. Oh macam tu. Sebab apa sahabat-sahabat? Kalau kita belum ada polis kat depan yang tahan kita pun, sekali dah keluar daripada exit Gombak tu, dah selamat lah sampai KL kan sahabat-sahabat. Oh lega Ustazah tak ada polis. Alah relax lah kau ni. Itulah Ustazah ni, relax. Betul lah. Kalau kena saman pun Ustazah yang ketak lutut. Sebab Ustazah kan takut polis. Engkau lah menghadap dengan polis. Kalau dia suruh bayar je lah. Kalau tak mampu kau lembik tengkok sikit, minta diskaun, mesti dia layan. Kan sahabat-sahabat. Jadi jangan panik. Kalau kita beriman dengan qada dan qadar, kita tahu apa pun yang berlaku pada diri kita pasti. Ustaz Azwan, abang, sayang abang dah balik daripada Mesir, kami sama-sama buat lawak. Takdirnya Allah, kami merancang Ustaz Azwan pergi Mesir. Tiba-tiba Allah suruh duduk dekat Kulim sampai seminggu kan. Yang penting selamat balik semula kat sini. Habis tu Ustazah, duit macam mana? Kalau Allah kata rezeki kita, jangan risau, pasti ada galang gantinya. Alah sahabat-sahabat, hidup ni teruskan aja. Allah tahu nak pandu kita macam mana selagi mana kita betul-betul berpaut kepada Allah. Sulaimah Zakaria, arrange dengan sahabat-sahabat Latahzan belah sana. So kami apa tu? Jom, saya orang KB tapi dah 30 tahun tinggal di Kelang. Apa tu? Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ida Ummu Iman, lama lah dah kalimah lembek tengkuk tu. Kita tutup. Sesungguhnya saya sering mengulang pernyataan ini dan menyajikannya ke dalam berbagai bentuk dan ungkapan. Saya sengaja melakukannya untuk menyedarkan diri saya dan orang-orang yang sama dengan saya yang beriman kepada qada dan qadar, bahawa sesungguhnya kita beriman kepada qada dan qadar hanya jika kita mendapatkan hal-hal yang kita sukai. Akan tetapi, jika kita mendapatkan hal-hal yang tidak disukai, ada kalanya kita tidak dapat menerimanya, betul? Pada tulisan takdir, qada dan qadar yang Allah tetapkan sahabat-sahabat, bukan mesti kita dapat benda yang kita suka je. Kita juga mungkin akan menerima qada dan qadar perkara yang kita tak suka. Sahabat, benda yang kita suka, memanglah kita suka terima. Benda yang kita tak suka, kita nak marah siapa? Bukankah Allah yang beri perkara itu berlaku? Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, perkara seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa Baiti Abdullah malam ni jadi hyper sangat ni? Dia jawab bini polis je tahu. Maksudnya apa? Buat lembik tengkuk tadi tu ke? Alah Kak Zainun Sahak, kemain lagi dia. Terganu Kelantan pula lagi mana? Okay? Baik, kita tengok. Akan tetapi jika kita mendapatkan hal-hal yang tidak disukai, ada kalanya kita tidak dapat menerimanya. Oleh sebab itulah syarat iman dalam agama Islam dinyatakan dengan tegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An nu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrih. Hadis ni bukan ayat Quran.
an nu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrih. Hendaknya kamu beriman kepada adanya takdir yang baiknya dan yang buruknya, yang manisnya dan yang pahitnya, semuanya daripada Allah belaka. Kami bukanlah tahzan, bedah buku Fasabrun Jamil, dinner di Kuantan malam kemarin. Kami belajar ma'indallahi khair. Apa yang di sisi Allah, sahabat-sahabat, semuanya baik belaka, tak ada yang tak baik. Walaupun yang Allah datangkan itu adalah yang tidak baik, terima dulu, tempuh dulu. Subhanallah, subhanallah sahabat-sahabat. Pasti Allah tunjukkan jalan keluar. Maka pada malam ini KL Selangor pun sudah azan, sudah 9:01 rupanya. Walaupun saya nak berhenti pada sebelum pukul 9, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita berdamai dengan takdir, kata Cik Rudiah Syarif. Jom kita salat. Alamak Zain anak muda kita, jangan tutup lagi Ustazah. I feel better now lepas tengok Ustazah. Allah sayang, you know, kalau you tengok Allah, you lagi feel better. Setakat tengok tahi lalat Ustazah ni, tak ada apa-apa. Macam mana nak tengok Allah? Zikrullah. Cuba Zain dan siapa saja yang diuji dengan kesihatan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka engkaulah yang sembuhkan. Yakin sakit ni takdir Allah. Zain pada tarikh sekian-sekian engkau mendapat demam, kan? Relax saja. Kepala pening, tampal koyok. Dia tahu ke tidak koyok tu apa? Baring, kan? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, banyak minum air. Jangan tak solat. Pening kepala sikit dah tak solat. Solat pun bukannya boleh baik Ustazah. No. Kita hamba Allah, walaupun terpaksa merangkak, walaupun dalam perjalanan menuju solat itu kita mati, itu adalah yang terbaik di sisi Allah. Bukankah kita hanya nak mempersembahkan yang terbaik? So kalau pandang, I tengok Ustazah, I rasa macam I dah baik demam, itu salah. Allah tak suka. Okay? Jadi kita mak-mak jangan terkejut. Ustazah kenapa malam ni? Hampa pun hyper, Ustazah pun hyper. So kita sama-sama hyper. Kita redakan kehyperan ini dengan solat isyak. Okay? Jangan lupa tutup solat isyak kita dengan surah Al-Mulk. Kemudian bangun awal besok pagi, pastikan sebelum subuh freshkan tubuh dengan mandi sebelum subuh. Zain, ini rahsia dalam Islam yang paling terbaik, superb. Kamu bangun sebelum subuh, mandi sebelum subuh, pasti menyihatkan tubuh, fresh sepanjang hari. Tak percaya, buat. Macam mana Ustazah confident sangat? Sebab saya buat. Takbir, Allahu Akbar. Bye-bye, Assalamualaikum. Besok pagi-pagi Ustazah dah berada di TV Al-Hijrah. Baliknya Ustazah kursus umrah. Orang KL yang ada lapang besok 10 pagi jemput datang ke Surau Al-Ittifaq, Taman Keramat Permai. Wiz Dataran Al-Ittifaq atau Surau Al-Ittifaq. Toing, akan sampai dekat Padang. Parking, masuk dalam surau. Bukan saya nak pergi umrah Ustazah, sebab tak nak pergi umrah, sebab tak daftar umrah lagi kerana tak cukup duit, kerana berhalanganlah kamu kena pergi kursus umrah. Supaya dalam kursus umrah itu semangatnya naik. Aku mesti sampai ke tempat tu satu hari nanti. Gigih mencari rezeki, bersungguh-sungguh dalam doa. Pasti Allah akan segerakan anda untuk sampai. Ini saya teringinlah Ustazah nak pergi, usahanya tak ada. Sekian dimaklumkan. Jumpa esok. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamak, Datuk Rozana still ada ke? Datuk, malu-malu miau lah saya hari ni. Mak guru dengan anak murid semua terlebih hyperaktif.
kan terlebih hyperaktif. Jadi ampun maaf ya Datuk, ampun maaf semua sahabat-sahabat, ada muslimin yang menonton. Mungkin saya sebenarnya sedang mencari tenaga saya sendiri, dan sekarang saya masih ada wuduk. Jom kita solat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi